للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. صدق الله العظيم. Semati Tuan Imam, Ustaz Makno, lupa juga kepada Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Akram, Kampung Datuk Keramat. Jangan lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mengundang rahmat Allah, keampunannya, keredaannya serta kasih sayangnya yang berterusan hingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, semua sihat walafiat, mudah-mudahan di dalam jagaan Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah sekalian, ayat yang saya bacakan tadi daripada surah An-Nisa pada ayat yang ke-97 dan 98. Allah sebut, sesungguhnya telah ramai manusia yang meninggal dunia. Kematian dia itu berada di dalam kezaliman. Ramai orang yang mati dalam keadaan zalim dan ramai orang yang mati dalam keadaan buat zalim kepada orang. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bertanya kepada mereka yang sepatutnya mereka ini sebelum mati berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada satu golongan yang tak mau berhijrah bersama dengan Rasulullah, sedangkan mereka itu tidak ada keuzuran sedikit pun untuk bergerak bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah tanya kepada mereka melalui soalan yang diajukan oleh baginda kepada sahabat-sahabat Nabi. Kenapa kamu tidak berhijrah sedangkan semua orang pakat duk berhijrah ni? Jawab mereka, qalu kunna mustad'afina fil ard. Sesungguhnya kami ni di kalangan hamba-hamba Allah yang lemah, kami tak boleh hijrah. Tak boleh hijrah sebab apa? Kami ni banyak akai. Lalu turun satu ayat Al-Quran, Allah kata, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah aku jadikan bumi Allah yang luas ini supaya kamu bertebaran berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah? Jawab mereka, kami lemah. Lalu Allah sebut, maka neraka jahanamlah kepada mereka di atas ketidakmahuan mereka untuk berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu nerakalah tempat seburuk-buruk mereka. Maka Allah turunkan ayat yang kedua, iaitu 98. Allah kata,
dikecualikan berhijrah itu kepada 4 golongan. Illal mustad'afina minar rijal, iaitu dikecualikan kepada orang-orang yang tua yang uzur. Kemudian wan nisa, untuk orang perempuan dikecualikan, serta anak-anak, wal wildan, anak-anak, serta la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, dan kepada manusia yang hidup tetapi tidak tahu selok-belok perjalanan dan jalan untuk menuju ke Madinah, maka dia empat orang ni empat orang ni dikecualikan daripada berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Ke mana? Iaitu ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka ni dikecualikan. Bila ayat ini turun, ada seorang sahabat Nabi namanya Dhamrah bin Jundub. Nama apa pakcik? Dhamrah bin Jundub. Ingatlah nama ni. Nanti balik isteri tanya, jenah jawab. Isteri tanya, abang hari ni macam dengar kuliah hari ni? Dengar kuliah. Siapa ceramah malam ni? Meja Ustaz Naim. Dia cerita apa? Tak ada cerita apa pun. Tak ada cerita apa, dia kata. Dia ingat kita main kosong. Kita cerita macam-macam malam ni. Dhamrah bin Jundub, seorang sahabat Nabi, yang apabila dia dengar dua ayat tersebut, dia fikir panjang. Dia kata apa? Aku ni tua, tetapi aku masih tahu selok-belok perjalanan nak pergi ke Madinah tu. Dalam masa yang sama, aku belum uzur. Disebut oleh Allah orang tua yang uzur. Aku tua tapi tak uzur. Lalu dia kata, aku nak berhijrah. Keluar dia daripada Makkah Al-Mukarramah sampai di pertengahan jalan, mati dia. Mati di dalam perjalanan. Bila mati dalam perjalanan dia, maka datanglah orang kutuk dia, orang cerca dia, orang maki dia. Orang kata, kan dah kata sepatutnya duduk di rumah, sibuk nak keluar berhijrah juga. Mati dia. Bila mati dia, Allah SWT turun ayat yang ke-100. Allah kata, sesiapa yang berhijrah menuju kepada Allah dan Rasulullah, takdir meninggal di dalam perjalanan, maka Allah bukakan pintu-pintu rezeki dan keberkatan serta kemuliaan yang luas kepada dia. Bahkan dicatat sebagai manusia-manusia yang penuh dengan ganjaran Allah dan kemuliaan Allah di atas kematian dia tersebut. Nampak tak? Bila kita cerita bab hijrah, dia ada kena-mengena dengan merdeka. Merdeka itu pembebasan diri sebagai seorang hamba, kepada mengabdikan diri kepada Allah SWT semata-mata. Kalau kita masih dalam keadaan beribadah kepada Allah SWT, masih lagi buat sesuatu amal ibadah kerana manusia, kerana makhluk, kita bukan merdeka lagi. Tetapi yang merdeka itu ialah apabila manusia itu dia hidup di dunia, dia melakukan ibadah yang dulunya banyak dia menjadi manusia yang beribadah di dalam riya, menunjuk kepada manusia, dan dia beribadah sonok dengar orang puji dia, itu bimbang. So bila main merdeka ni, dia pun memerdekakan dirinya supaya setiap amal ibadah yang dikerjakan itu hanya mencari perhatian Allah, tidak mencari perhatian manusia. Itu merdeka masuk. Bahkan apabila dia beramal ibadah, niatnya itu mutlak milik kepada Allah SWT. Dia tidak ada niat kecuali dia niat kerana Allah SWT semata-mata. Itu baru merdeka segala-galanya. Tapi kalau masih belenggu, niat dia itu macam-macam, bimbang. Nak tahu senangnya tuan-tuan, balik pagi besok lah, semayang sunat duha di rumah. Semayang pukul berapa tu? Semayang pukul 10 pagi. Semayang, telefon bunyi, anak angkat telefon, Assalamualaikum, nak cakap dengan siapa? Ayah tengah solat duha. Ayah dia tahu, ayah dia dengar anak dia sedang bagi tahu kepada rakan dia, aku sembahyang sunat duha. Sonok, tenang hati dia. Itu maksudnya masih tak merdeka. Jadi maknanya masih ada lagi niat di dalam hatinya itu kepada manusia. Bila ada satu niat kita di dalam kehidupan kita kepada manusia,
maka ianya tidak berguna langsung dan tidak ada ganjaran langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bimbang tu. Sebab itu ibu-ibu ayah yang dikasih sekalian, kita kena didik diri kita supaya niat semata-mata kerana Allah SWT. So niat malam ni iktikaf, duduk dalam majlis ilmu kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita, iaitu bab maja'a fi husnil khuluq, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan elok perangai. Ini cerita malam ni, bagaimana kita nak memperelokkan perangai. Perangai itu apa? Akhlak. Ya. Elok perangai itu satu sifat yang terpuji pada syarak. Orang yang elok perangainya dipuji oleh Allah, dipuji oleh agama, bahkan dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat itu. Maka yang dikatakan elok perangai itu ialah seperti ada bersifat dan beradab dan santun, tidak membesar diri dan tidak riak dan tidak lekas marah dan tidak perampas dan tidak congkak dan tidak dengki dan hasad, tidak khianat dan tidak penipu, ada malu, ada sempurna janji, ada lemah lembut laku dan lainnya daripada perangai yang elok. Maka sesiapa yang bersifat elok perangai itu, bertuahlah ia, kerana dengan elok perangai itu menjadi berat timbangannya di akhirat kelak. Kadang-kadang kita fikir nak jadi berat timbangan kita ni macam mana? Orang yang berakhlak akan menjadi berat timbangan kebaikan dia. Itu. Jadi maknanya demikianlah tersebut dalam hadis seperti mana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, katanya an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in athqala fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq wa inna Allaha la yubghidhu al-fahishil badhi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan dengar hadis. Dan bahwasanya Allah Taala benci ia akan orang yang pelucah lagi pencarut. Dia kata itu. Disebut di sini, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Darda. Tuan-tuan kenal Abi Darda ni siapa? Abi Darda ni tuan-tuan, dia orang kaya, tetapi setelah dia kembali kepada agama Islam, sewaktu dia kafir, dia kaya raya, mewah, hidup mewah, millionaire. Setelah dia masuk Islam, dia pusing kehidupan dia 360 darjah. Dia hidup seperti mana orang miskin. Sahabat Nabi tengok perangai dia hidup macam tu. Sahabat Nabi kata apa? Ya Abu Darda, sebab apa hang jadi macam ni? Sampai duduk dalam rumah kecil ni, sampai hang duduk berseorang diri ni, hang pasal apa jadi macam ni? Dia kata, aku nak habiskan sisa hidup aku, hayat aku ni untuk beribadah semata-mata. Aku tak nak dah kekayaan. Tak nak. Tu Abi Darda nama dia. Ya? Abi Darda kata, satu hadis daripada Nabi SAW, kata apa? Kata Nabi SAW telah bersabda ia, tiada suatu daripada yang lebih memberatkan timbangan orang mukmin pada hari kiamat itu daripada perangai yang elok. Perangai elok itu boleh menyebabkan timbangan amalan kita menjadi berat. Kita ni tuan-tuan, kita buat kejahatan, dia ada satu berat timbangan kepada kejahatan. Buat baik, timbangan kebaikan kita bertambah berat. Tetapi kalau perangai akhlak yang mulia akan menjadikan beratnya timbangan amal khair kita apabila ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tanya, ustaz, kita ni Allah SWT timbang juga ke amalan kita ni? Entah. Ada setengah orang Allah masukkan dia ke dalam syurga tanpa hisap, tak perlu timbang, terus masuk. Wah, itu first class punya orang. Siapa yang first class tu? Mari kita tengok. Kita hidup di dunia ni ada 5 alasan Allah nak hapuskan dosa kita. Ada 5 tempat, ada 5 punca Allah boleh hapuskan dosa kita. So tuan-tuan pilih nak yang mana. Selepas saya sebut 5 ni, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak yang mana? Yang pertama, sebab kebaikan yang kita lakukan di dunia, maka Allah hapuskan dosa kita. Kita buat apa? Allah sebut dalam Al-Quran, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghilangkan segala keburukan dan segala dosa kamu. Masya Allah. Cantik lah. Cantik lah.
Jadi sekiranya kalau kita banyakkan kebaikan kita, banyakkan amal soleh di dalam kehidupan kita seharian, maka Allah banyaklah hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Ada 5, ada 4 benda yang boleh Allah hapus dosa kita. Yang pertama, senantiasa berwuduk, saya selalu sebut di masjid ni. Yang kedua, berulang alik pergi ke masjid. Yang ketiga, menunggu waktu solat, selepas solat. Dan yang keempat, menjamu orang makan. 4 benda ni. Itu di dalam kelompok yang pertama, saluran yang pertama yang boleh Allah hapuskan dosa kita disebabkan dengan kebaikan yang kita lakukan, maka hilanglah dosa kita. 1. Agak-agak ada harapan. Minta maaf. Ada ustaz, nampak macam boleh ni. Nombor 1. Cantik lah. Yang kedua, iaitu dengan kita sendiri yang bertaubat kepada Allah, kita sendiri yang minta ampun kepada Allah. Quran kata, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Apabila kamu melakukan fahsyat dan kezaliman ke atas dirimu, lalu kamu ingat kepada Allah dan kamu istighfar dan bertaubat kepada Allah akan segala dosa dan kesalahan kamu, itu yang dituntut oleh Allah. Maknanya kita sendiri, iaitu apabila kita buat kesalahan, kita bertaubat, kita beristighfar kepada Allah, kita ingat dia, maka Allah hapuskan dosa kita. 2 benda ni hanya terdapat di dunia. Pertama, buat kebaikan. Yang kedua, kita sendiri minta ampun. Okey, ada harapan. 1, 2. Cantik Ustaz, kemas. Yang ketiga ini dan keempat ada di akhirat kelak. Apa dia yang ketiga? Yang ketiga iaitu dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi, tuan. Syafaat Nabi khas kepada orang yang rajin selawat. Syafaat Nabi khas kepada orang yang rajin menghidupkan sunnah Nabi. Syafaat Nabi khas kepada orang yang menyintai Nabi. Syafaat Nabi khas kepada orang yang memuliakan sunnah Nabi dalam kehidupan dia. Jadi agak-agak boleh tak dapat, insya-Allah. Tu pun cerah masa depan juga Ustaz. Okey, bagus. Yang keempat, setelah yang pertama dan yang kedua itu di dunia, dan yang ketiga itu di akhirat kelak, dan yang keempat pun di akhirat kelak. Apa dia yang keempat? Dengan rahmat Allah memasukkan kita ke dalam syurga Allah dan diampunkan semua dosa kita. Nanti di alam mahsyar nanti Allah boleh umum mengikut kasih sayangnya dan mengikut penyayang dia. Allah kata, hari ini aku hapuskan dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua masuk syurga. Sekarang semua masuk syurga umat Nabi Muhammad. Allah boleh buat macam tu? Boleh. Kuasa dia, kuasa veto. Dia yang paling berkuasa waktu itu. Tak ada siapa yang paling berkuasa waktu itu. 4. Agak-agak boleh dapat lah, insya-Allah. Insya-Allah. Yang kelima, Allah hukumkan kita di dalam neraka jahanam selama 40,000 tahun. Kemudian keluarkan kita daripada neraka, baru diampun dosa kita dan baru masuk syurga. Macam nak yang kelima pun tak payahlah. Ambil 1, 2, 3, 4, 5 dikecualikan Ustaz. Okay. Setengah orang dia berani tu, dia tahu satu benda tu adalah benda yang haram, dia buat juga. Dia tahu benda itu benda maksiat, dia buat juga. Dia tahu benda itu Allah murka kepada dia, tetapi dia buat. Ini namanya tahu pada mulut, pandai bercakap, tetapi pada amalannya jahil. Itu banyak bahaya. Sebab tu saya berpesan diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita menghayati Islam yang sebenar. Marilah kita menghayati hidup beragamakan Islam dan Allah, dan bertuhankan Allah itu. Tadi saya baca satu kitab, Matla'ul Badrain, kitab Matla'ul Badrain. Dia kata apa? Dia kata sesiapa yang merindui Allah dalam masa yang sama, dia melengkapkan segala amal-amal solehnya di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala memandangnya dengan penuh kemuliaan kepada hambanya itu. Dilengkapkan dengan amal soleh.
Sebab apa? Dia merindui Allah, maka dia mempersiapkan amal solehnya untuk bertemu dengan Allah. Macam tu. Matlaul Badrain, page yang pertama, tuan. Page yang pertama. Saya saja buka tengok sepintas lalu. Tak sempat baca habis, baru baca dekat tu. Jadi itu pun tanda-tanda orang mendapat kemuliaan Allah SWT. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sambung. Kata Abi Darda, kata Nabi SAW, katanya, telah bersabda Nabi SAW, dan bahwasanya Allah Ta'ala benci akan orang yang pelucah lagi pencarut. Kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik dan Usamah bin Syarik. Katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Kita baca hadis malam ni tuan-tuan, hadis sahih. So jangan ada keraguan. Masalah elok perangai itu menyampaikan kepada beberapa darjat yang lebih tinggi di akhirat. Demikianlah kata di dalam hadis tadi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW sabdanya, bahwasanya seorang hamba Allah itu sampai ia dengan sebab elok perangainya akan yang besar daripada darjat-darjat akhirat dan semulia-mulia martabat, dan bahwasanya ia seorang yang dhaif ibadahnya, dan sesungguhnya sampai ia dengan sebab huduh perangainya akan darjat dalam neraka jahanam. Jadi maknanya orang yang tinggi akhlaknya mesti diletakkan di tempat yang paling tertinggi sekali di syurga Allah. Itu tempat dia. Kalau kita dengar, iaitu namanya maqaman mahmuda. Cuba tuan-tuan baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmuda. Tuan-tuan, maqaman mahmuda ini ulama bahas ada 3 maksud. Yang pertama, kata ulama al-mufassirin, ulama tafsir, dia kata yang dikatakan maqaman mahmuda itu ialah syafaat Nabi. Dia kata pertama. Ada ulama tafsir yang kata yang dikatakan maqaman mahmuda itu tempat yang diduduki oleh Nabi SAW bersama-sama dengan Allah dan bersama-sama dengan para al-anbiya. Itu hebat. 2. Yang ketiga, kata ulama tafsir lain, dia kata maqaman mahmuda itu ialah tempat semulia-mulia manusia dianugerahkan Allah untuk manusia yang beriman kepada Allah SWT. Tempat yang hebat. Jadi orang yang cuba kita tengok satu ayat Quran kata wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah kata apa? Dan di antara malam itu bertahajudlah kamu, niscaya kamu akan dibangkitkan di maqam yang terpuji bagi orang yang bangun tahajud. Sebab itu ibu-ibu ayah sekalian, saya nasihat dari saya dan semua sekali, teruskan istiqamah bangun tahajud setiap malam. Pasti kita akan merasai kehidupan yang luar biasa yang dijanji dan dirancangkan oleh Allah buat diri kita yang istimewa, insya-Allah. Bangun tahajud dan tinggal. Tapi kena lawan nafsu. Nafsu tak suka tahajud. Celik mata 4.30. Nafsu kata, ji tidur aja. Tidur ji, jangan bangun ji. Tidur. Sebab apa tidur? Semalam dah dengar kuliah lama dah, banyak dah. Pahala pun dah banyak. Baca Quran kan semalam? Ya, tidur lah. Tidur dia. Tu bimbang, kalah. Dengan nafsu pun kalah. Sedangkan kita dituntut untuk mengenepikan segala kemahuan nafsu semata-mata takut kepada Allah SWT. Orang yang cerdik pandai, dia akan memilih untuk bersama dengan Allah daripada seronok enak tidur di atas katil yang empuk. Nak hidup di dunia dalam keadaan sempit ataupun nak duduk di akhirat dalam keadaan sempit. Nak duduk di dunia dalam keadaan sempit tetapi nak duduk di akhirat dalam keadaan selesa dan bahagia. Nak yang mana? Sudah tentu nak hidup di akhirat kelak dalam keadaan bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka lebih tinggi kedudukannya disebabkan dengan ketinggian akhlaknya. Tetapi kalau dalam keadaan dia ni adalah manusia yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan perangainya yang tidak elok,
maka dia akan dihumban ke dalam neraka Allah SWT disebabkan dengan huduh perangainya. Huduh perangai ni. Sebab itu akhlak yang paling terbaik siapa? Akhlak baginda Nabi SAW. Ayat Quran kata, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan wahai Rasulullah, engkaulah setinggi-tinggi akhlak yang terpuji yang ada pada engkau. Orang lain tak boleh lawan Nabi SAW. Tak boleh lawan. Kita nak lawan macam mana? Contoh, apa kita nak lawan dengan Rasulullah? Kita nak lawan dari sudut sedekah, Nabi lebih hebat sedekah dia. Nak lawan dari sudut siapa mula bagi salam, Nabi Muhammad SAW lebih utama dan lebih awal bagi salam daripada sahabat-sahabatnya yang berlumba nak bagi salam pada Rasulullah. Nabi dia mengutamakan kepentingan sahabat-sahabatnya daripada dirinya yang tidak dipentingkan diri dia. Dia tak penting diri dia, dia penting sahabat-sahabat dia lagi daripada diri dia. Dia tidak akan tinggalkan tangan kosong mana-mana individu yang hadir ke rumahnya, bahkan diberikan bekal untuk pulang daripada rumah dia. Itu Rasulullah. Dia lebih romantik daripada suami-suami yang lain yang ada di dunia ni. Habis cerita, game over. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Nama apa? Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia setiap malam dia akan letak air dalam cawan, gelas, lalu diletakkan di hujung katil isteri dia. Dia selalu buat macam tu makcik. Hebat orang lelaki macam tu kira saya pun tak buat macam tu lah. Saya pun tak buat. Sayyidina Ali letak air di hujung katil kepala isteri dia. Letak air supaya kalau isteri dia terjaga malam, isteri dia dapat minum air, tak payah susah-susah nak turun daripada katil, nak pergi ke tempat nak ambil air. Dia letak air. Satu hari dia terlupa letak air di tepi katil isteri dia. Setelah itu dia pergi sembahyang subuh berjamaah di masjid, lalu merah padam muka dia. Abu Bakar As-Siddiq tengok muka dia. Abu Bakar tanya, wahai Ali, awak muka kau macam ni, seolah-olah macam kau ada buat satu dosa besar sehingga muka kau tu tak nampak ceria seperti mana sebelum ni. Dia kata, menjadi kelaziman akan diriku untuk meletak air di hujung katil isteriku. Tiba-tiba semalam aku lupa letak. Aku bimbang takut Allah jadikan itu sebagai punca aku masuk neraka. Oi. Mana nak cari macam tu? Bukan dosa pakcik. Tak dosa pun. Tapi dia rasa bersalah tu besar. Dia rasa bersalah tu bersalah yang bersangatan. Takut kena hukum dengan Allah SWT. Tu bimbang. Hebat kan sahabat-sahabat ni. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab dia tiru perangai Nabi. Abu Bakar tiru perangai Nabi, Umar tiru perangai Nabi, Osman bin Affan tiru perangai Nabi. Semua sahabat ni yang dia berada di sekeliling ni tuan-tuan, semuanya pakai duk tiru perangai Nabi. Ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah Nabi wafat, tinggallah Abu Hurairah. Abu Hurairah menjadi orang yang alim ketika itu. Dia alim semua. Dia selalu buat kuliah. Bila dia bagi kuliah ni, orang pakai umun dia, dengar apa yang dia cakap ni, sebab dia banyak ingat hadis Nabi. Ada seorang tabi'in. Tabi'in ni dia tak sempat jumpa Nabi, tapi hidup zaman Nabi, cuma tak sempat tengok Nabi. Bila dia sampai di Madinah, dia sampai di Masjidin Nabawi, dia tanya kepada sahabat-sahabat yang ada tu. Dia kata, mana Rasulullah? Mana? Siapa dia yang duk buat kuliah ni dalam Masjidin Nabawi ni? Siapa dia? Orang ramai pakai kata-kata yang duk buat kuliah sekarang ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tanya pula, Abu Hurairah tu siapa? Dia kata, orang-orang kata Abu Hurairah tu orang yang paling banyak ingat hadis Nabi. Oh gitu. Dia pun tunggu selit nak masuk. Tengok-tengok orang balik dah seorang-seorang, sampai balik seorang, tinggallah dia dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila dia tinggal bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ambil peluang. Dia tanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, nak tanya sikit, apa benda yang paling besar sekali yang Nabi sebut ni? Yang Nabi sebut supaya aku dengar daripada hang cakap ni, daripada Nabi ni, aku rasa-rasa macam aku nak pegang sungguh-sungguh, dan aku akan pegang betul-betul, dan aku tak akan buat dah benda lain. Aku akan fokus dengan apa yang kau cakap ni. Dia kata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada aku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila dia dengar nama Nabi, dia sebut nama Nabi dalam Masjidin Nabawi, dia menangis terus dah. Kawan ni duk tanya kepada dia, bila dia dengar orang duk tanya tentang Rasulullah, dia dengar tu orang tanya tentang Rasulullah, tentang hadis Nabi, dia menangis sebab dia bercakap, yang dia bercakap itu berhampiran dengan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk. Kawan ni tanya lagi, apa yang disebut oleh Rasulullah? Cakap Dia pun cakap, Nabi pernah bagi tahu dekat aku macam ni. Dia dengar dia sebut Nabi pernah bagi tahu kat aku macam ni, menangis lagi tuan-tuan. 3 kali dia menangis. Lalu Abu Hurairah kata kepada tabi'in itu, Nabi pernah berpesan kepada aku bahwasanya tinggalkan perasaan riak dan sum'ah di dalam kehidupan kamu. Apa maksud riak? Suka dengar, suka menunjuk kepada orang supaya orang puji dia di atas tayangan ibadah kepada orang. Apa maksud sum'ah? Suka dengar cerita dia ni, orang cerita tentang kebaikan dia supaya sampai ke telinga dia. Ni bahaya ni tuan-tuan. 2 penyakit ni cukup bahaya. Tinggalkan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kemudian masalah elok perangai itu ialah kemuliaan sampai turun-temurun. Demikianlah tersebut dalam hadis Nabi SAW. Maka Nabi kata, daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu telah bersabda ia bagi Abi Dzar, Nabi kata, ya Aba Dzarin la aqala kat tadbir wala war'a kal kaffi wala hasbika husnul khalq. Hai Abu Dzar, tiada akal seperti tadbirkan pada segala pekerjaan keluarnya dan terbitnya, dan tiada warak seperti meninggalkan daripada yang haram dan jaga diri daripadanya, dan tiada kemuliaan turun menurun dari datuk nenek moyang kamu, dan tiada kemegahan lebih daripada seperti elok perangai itu. Nabi nak bagi tahu bahwasanya elok perangai itu lebih hebat dan mampu mengatasi dengan perangai-perangai yang lain. Elok perangai tuan-tuan. Tuan-tuan tahu elok perangai. Tuan-tuan boleh buat punya elok perangai ni. Tuan-tuan plan hari-hari, besok aku nak elok perangai. Apa dia? Mulut mau elok, pergerakan mau cantik, kemudian percakapan mau cantik. InsyaAllah dia akan jadi elok perangai. Tuan-tuan pun lepas main tahajud di rumah, tuan-tuan nak main masjid. Bini tanya, abang gimana ni pagi-pagi? Di masjid. Elok perangai cakap. Elok cakap mana-mana. Nak elok perangai. Pergi masjid jumpa kawan-kawan cantik dah apa semua. Lepas habis kuliah duduk dalam masjid, pergi keluar balik ke rumah, elok lagi perangai. Assalamualaikum, apa khabar? Semua okey, semua dah bangun. Elok perangai. Dia daripada mulut dan dia daripada tangan. 2 mulut, 2 benda ni kena jaga tuan. Mulut kalau boleh jaga, lidah kalau boleh jaga, cantik. Tangan kalau boleh jaga, cantik. 2 benda ni kalau boleh jaga ni tuan-tuan, insya-Allah elok perangai kita. Nabi kata, al-muslim akhul muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi kata, orang Islam itu bersaudaranya ialah orang yang beragama Islam. Mereka bersaudara. Dan Nabi kata, siapa-siapa yang orang Islam dia boleh menyelamatkan diri dia daripada tangan dan lidah, maka selamatlah dia. Selamat. Lidah ni tuan-tuan jangan main-main. Lidah tak bertulang ni tuan-tuan. Cakap sedap. Sekian dimaklumkan. Tak boleh lebih-lebih kan. Baik. Jadi maknanya jaga lidah elok. Yang kedua, tangan jaga elok. Jangan ambil benda-benda yang orang punya, jangan. Simpan. Dan tangan tu mau elok macam mana? Latih dan tarbiahkan tangan kita itu supaya senantiasa bersedekah setiap hari. Tu latih tangan. Sedekah ni sampai jadi macam, bila sedekah tu dah tak heran dah. Itu kira okey tu. Masalah sekarang bila orang sedekah, dia heran. Allah, pergi sedekah pula RM50 silap. Itu bahaya tu. Itu maknanya masih ada lagi masalah di dalam hati dia tu. Tapi kalau bulan tabung 100, isi tanya, abang duit mana ni tak cukup 100? Ada dari bulan tabung masjid. Okey. Isteri pun okey. Okey. InsyaAllah kalau macam tu, dia orang baik hati lah. Okey.
Sebab itu ada kena-mengena dari sudut sedekah kita, itu ada kena-mengena dengan hati kita. Tengok Nabi kata, qad aflaha man tazakka, sungguh berjaya bagi orang yang menyucikan hati dia. Termasuk orang yang bersedekah ni tuan-tuan, boleh menyucikan hati. Tuan-tuan, cucikan hati. Orang yang rajin sedekah hari-hari ni tuan-tuan, dia sedang menyucikan hati dia. Supaya apa? Supaya tidak tertambat di dalam hatinya bahwasanya apa yang dimilikinya itu milik dia, tetapi yang difahamkan apa yang dimilikinya itu milik Allah, yang hanya Allah nak tengok berapa ramai yang boleh memanfaatkan dengan apa yang ada ke jalan Allah. Kalau macam tu ada dalam diri kita, identiti kita yang sebegitu, alhamdulillah. Boleh faham ni berbuaya sekalian? Senyap malam ni, insya-Allah. Ada makan orang ni. Senyap. Senyap ni ada dua maksud kan. Senyap sebab lapar ataupun senyap sebab faham. Ibu-ibu ayah yang dikasihi. Kemudian masalah elok perangai itu sampai ia kepada darjat orang sembahyang dan puasa. Demikianlah tersebut dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Darda sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqala min husnil khuluqi wa inna sahibil husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis saum was salah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya orang yang elok perangai itu boleh sampai ia dengan sebab elok perangai akan darjat orang yang puasa siang hari dan sembahyang pada malam hari. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis gharib. Maknanya orang yang elok perangai ni boleh sampai darjatnya seperti mana orang yang berpuasa di siang hari dan sembahyang di malam hari. Itu hebat tu, tinggi tu. Sebab itu orang yang elok perangai ni tuan-tuan, tinggi darjatnya di sisi Allah SWT daripada orang yang tidak ada akhlak dan tidak baik kelakuannya kepada Allah SWT dan kepada manusia. Sebab tu kena elok akhlak. Contohnya siapa tuan-tuan yang paling elok akhlaknya di dunia sekarang ni siapa? Kita tengok siapa? Contoh siapa? Tak tahu siapa? Tengok imam-imam Mekah lah, senang. Tengok imam Mekah, Masya Allah, tengok muka berjurus, bersih muka. Siapa dia? Syekh Bandar Balilah. Tuan kenal Syekh Bandar Balilah? Tak kenal? Bacaan dia kenal? Tak tahu juga. Allah Akbar. Tuan-tuan pergi tengok muka dia, Masya Allah, bersih muka. Bila dia habis sembahyang, dia hormat, dia santuni orang yang duk hadir, yang duk tunggu tengok dia, duk tunggu nak ambil gambar dia. Baik, Masya Allah, baik akhlak Allah. Itu perangai-perangai yang diwarisi daripada Nabi SAW. Baik perangai dia. Anak dia pun baik. Dia ada dua. Anak dia Abdul Aziz anak dia. Dia tu Bandar Balilah. Itu hebat. Dua beranak jadi tu imam. Hebat. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Kemudian maknanya kalau orang yang elok perangai, martabat kehidupan dia itu boleh sampai sama seperti puasanya di siang hari dan solat malam hari. Jadi maknanya itu dia punya level pahala dia besar di sisi Allah SWT. Kemudian elok perangai itu satu daripadanya ialah tidak marah. Tidak marah. Elok perangai ni apa dia? Tidak marah. Betul ya tuan-tuan? Jadi maknanya jangan marah lepas ni. Boleh? Tak boleh Ustaz. Selipar hilang kat masjid pun marah dah Ustaz. Tak boleh Ustaz. Itu kita. Jadi maknanya jangan marah lepas ni. Nabi pun pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ada seorang sahabat Nabi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepada aku kata-kata yang azimat supaya aku akan berpegang dengan dia. Nabi kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sebab Nabi tahu yang mai tanya tu pemarah punya orang. So kita pun jangan marah lah kan? Boleh jangan marah. Wacik dulu, muda-muda dulu dengan anak-anak marah sakan. Tapi dah bila dah ada cucu tak marah dah. Betul je kan? Tapi kalau pakcik-pakcik macam umur saya, mampus anak-anak tu. Kita umur 39 tak tua lagi tuan. Umur 40 baru tua. Balik-balik tengok anak buat perangai jenis malas semayang.
ambil rotan, pukul orang kan. Oi, dia main umur. Pakcik-pakcik pun biasa sampai umur macam tu kan. Marah juga. Jadi maknanya Nabi pesan jangan marah. Kalau siapa-siapa yang boleh tak marah di dunia ni, dia adalah orang yang tinggi akhlak. Okey, satu. Yang kedua, siapa dia? Demikianlah tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya daripada Al-Ala bin Syakhir radhiyallahu anhu bahwasanya satu orang lelaki datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya. Maka katanya, ya Rasulullah, apakah amal yang lebih utama? Sabda Nabi, yang elok perangai. Kemudian datang ia pada Nabi daripada pihak kanannya. Maka ditanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang lebih afdal? Jawabnya, iaitu elok perangai. Kemudian datang laki-laki itu dari pihak kirinya serta bertanya ia, ya Rasulullah, apakah yang lebih afdal? Jawabnya Nabi, ialah elok perangai. Kemudian datang ia daripada belakang Nabi lalu bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah amal yang paling afdal? Maka berpaling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sabdanya, kenapa engkau tidak faham? Amal yang lebih utama itu ialah elok perangai, iaitu bahawa tiada kamu marah jika kamu kuasa menahannya. Jadi maknanya ni sahabat Nabi punya perangai ni. Dia pergi jumpa Nabi depan-depan, tanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Nabi pun jawab, husnil khuluqi. Nabi kata. Nabi jalan sikit, dia pergi belah kanan pula. Dia main belah kanan. Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Dia kata, elok perangai. Okey. Pusing pula, main belah kiri. Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Elok perangai. Okey, fine. Dia main ke belakang pula. Amal apa yang paling baik? Nabi pusing belakang tu. Hang ni tak faham bahasa. Amal yang paling baik ialah elok perangai dan jangan marah. Nabi tambah satu lagi, jangan marah. Jadi maknanya jangan marah kita tu. Okey. Kemudian sikit lagi tuan, habis dah. Sikit. Masalah elok perangai serta menyempurnakan hukukullah itu banyak memasukkan ke dalam syurga. Demikianlah tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yadkhulun nasul jannah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah ditanya orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kebanyakan daripada segala sifat yang memasukkan orang-orang ke dalam syurga. Bila didengar Nabi akan pertanyaan sahabatnya demikian itu, lalu dijawabnya, maka sabdanya ialah takut akan Allah, yakni menyempurnakan apa-apa yang disuruh Allah dan menjauhkan apa ditegahnya, dan elok perangai, yakni tidak pemarah dan tidak langgar laku dan tak senonoh rupa dan bermulut manis dan berlemah lembut dan tidak pencabul dan tidak pencarut dan memakai dan pelaknat dan memaki dan pelaknat dan tidak perampas dan lainnya. Dan ditanya lagi orang akan Nabi SAW daripada kebanyakan daripada sifat-sifat yang memasukkan orang ke dalam neraka, maka jawabnya iaitu mulut dan farash. Ni tuan-tuan, mulut dan kemaluan. Maknanya orang yang nak masuk syurga ni elok perangai dan jangan marah. Jangan marah. Tahan kemarahan ni. Merah telinga, sampai tahan kemarahan ni sampai merah telinga, sampai merah mata. Nabi ajar kita. Nabi kata apa? Apabila seseorang marah ketika mana berdiri, suruh dia duduk. Kalau duduk pun marah, suruh dia baring. Baring. Baring pun marah, pergi ambil air semayang. Ambil air semayang pun marah, rendam dia dalam kolam. Habis cerita. Rendam dalam kolam tu sayang tambah kan. Sekian dia maklum. Nabi ajak kita, apabila marah berdiri, duduk. Duduk pun marah, baring. Baring pun marah, pergi ambil air wuduk. Selesai. Nabi ajak dah tuan-tuan. Jadi maknanya nak bagi cantik akhlak tu. Sebab apa nak bagi cantik akhlak tu? Sebab nak bagi tinggi darjat di sisi Allah SWT di akhirat kelak, dan menjadi manusia yang mulia ketika mana di alam mahsyar nanti. Begitu tuan-tuan. Maka itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Maka kita fahamlah apa yang kita ceritakan pada malam ini. Saya rasa itu saja pada malam ini. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik
keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit, bahkan dikurniakan kepada kami segala-gala keredaan-Mu kepada kami dan seluruh sisi keluarga kami, bahkan dijadikan kami hamba-hamba-Mu yang memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah doa kami pada malam ini menjadi penyebab kebahagiaan, keampunan buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, Kau selamatkanlah seluruh jemaah Masjid Al-Akram ni, wahai Allah. Mudah-mudahan kehidupan mereka senantiasa istiqamah beribadah kepada Engkau, wahai Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.